Pernah tak terfikir beza antara hijrah dan pindah? Hai, Assalamualaikum. So, percaya ataupun tak, kita tak perlu pindah pun untuk hijrah. Saya nak bagi satu situasi. Ada seorang brother ni, nama dia Brother Mike. Dia ni kaya, ada motor, kereta, and memang kaya lah. Dan rumah dia dekat sangat dengan masjid. And speaker masjid tu pun betul-betul mahala ke rumah dia. Nak kata hampir setiap 5 waktu punya azan tu tak pernah fail untuk sampai ke telinga dia. Tapi, satu waktu pun dia tak pernah jejakkan kaki kat masjid. Tiba-tiba, ditakdirkan Brother Mike ni terbuka hati untuk berubah. Dan dia pun pergi ke masjid, solat jemaah dekat masjid. Tapi, rumah dia still sama. Jarak rumah dia still sama. Dia tak adalah pindah rumah ke apa. So, persoalan saya, adakah Brother Mike ni telah berhijrah? Yap, Brother Mike telah berhijrah. So, apa benda hijrah ni sebenarnya? Menurut Ustaz Adi Hidayat, kalimah hijrah tu tidak dibataskan dengan hanya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat. Lebih dimaknai adalah Al-Quran dan hadis dengan berpindah keadaan atau kondisi. Daripada hal yang belum dekat kepada Allah kepada keadaan kepada kondisi yang mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun keadaan tu tak memerlukan kita untuk berpindah tempat. Dan malahan, jika pun kita berpindah tempat itu membuatkan kita malah lebih jauh daripada Allah, itu tak dinamakan hijrah. Jadi secara tak langsung kita pun termasuk dalam golongan orang yang perlu berhijrah. Tapi kenapa kita kena hijrah? Sabda Rasulullah SAW kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang bermaksud, adakah kamu tahu bahawa Islam itu telah menghapuskan dosa sebelumnya? Hijrah boleh menghapuskan dosa semuanya, dan haji boleh menghapuskan dosa sebelumnya. Riwayat Muslim. Jadi, menurut Imam An-Nawawi, beliau berkata, ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan Islam, hijrah dan haji. Setiap satunya boleh menghapuskan sebarang dosa yang dilakukan sebelumnya. So, sekarang kita dah tahu kenapa kita kena hijrah dan kelebihan orang berhijrah. Setiap orang mesti akan ada bad habit masing-masing. Saya bagi contoh yang paling dekat dengan kita semua, hijrah dalam solat. Kita katakan solat zuhur kan. Solat zuhur pukul 1.20 lah lebih kurang. Kita sebelum ni biasa solat pukul 3. Mungkin kita nak berhijrah untuk solat pukul 2 dulu ke? Lepas tu slow-slow solat awal waktu. Solat ready 5 minit sebelum. Whatever it is, hijrah is a process. Dan setiap orang, cara berhijrah dia tu bergantung kepada keadaan dia. Tak semua orang mendapat peluang berada dalam environment macam kita. Nak bagi satu cerita. Saya pernah masuk kampung orang asli lepas SPM dulu. Saya dapat parents angkat dekat sana. Saya stay dalam rumah diorang. Hidup diorang hanya berkisar tentang hiburan, melepak. Sebab diorang main Facebook, tengok TV. Tapi semua yang diorang tengok adalah hiburan dan hiburan. Jiran-jiran, orang kampung, semua macam tu. Agama tu sangat asing bagi diorang. Diorang tak tahu macam mana nak solat. Diorang stuck in that environment. Mungkin ada orang katanya, kenapa tak keluar pergi bandar, pergi masjid, pergi majlis ilmu apa semua kan? Diorang, orang kampung, orang asli mempunyai satu sikap ataupun karakter yang pemalu. Diorang segan dengan orang-orang bandar. Sebab ini parents angkat saya cerita sendiri. Ayah angkat saya pernah pergi keluar bandar untuk cari keperluan lah. Dia jumpa masyarakat luar bandar. Dan dia diejek dan dia direndah-rendahkan atas sebab-sebab dia lah dia orang asli dan sebagainya. So, dengan persekitaran macam tu, lagilah dia orang malu nak keluar, lagilah dia orang tak nak bercampur. My point is, kita nak expect orang untuk berhijrah. Kita tak boleh expect orang untuk berhijrah ikut cara kita. Ada orang dia tak dibesarkan dalam keluarga yang beragama, dalam masyarakat yang baik. So, we as a human that got all the privileges, please don't judge. Kerana boleh jadi salah satu penghalang untuk orang berhijrah tu adalah diri kita sendiri. Yang kononnya alim dan beragama. Sebab kadang-kadang kita senang sangat nak menghukum. Macam video ustaz yang viral hari tu. Dia tanya rukun iman, rukun Islam dengan cara yang kasar. Dia expect orang untuk berhijrah on the spot. That's really, really wrong. Kita kena ingat, proses untuk kita berhijrah tu mungkin lebih mudah kerana kita dikelilingi oleh masyarakat, suasana yang beragama, yang baik. Tapi diorang lambat sikit. Diorang diuji untuk berhijrah. Jadi kita sebagai orang yang menjalankan tugas sebagai da'i, we need to lower down our expectation and build positive surrounding to them. Kita yang kena start dulu. So kesimpulannya, untuk diri sendiri, kita perlu pasang azam untuk jadi baik setiap hari. Bukan hanya pada hari tertentu.
Ada satu quote ni daripada Hish Rufin. You will never reach perfection because there is always room for improvement. Yet, along the way, you will learn to get better. Selagi tak meninggal dunia, selagi tu proses hijrah, proses untuk jadi baik tu akan terus berlangsung. And ingat, nak start tu mudah, tapi nak istiqomah tu yang susah. So, terima kasih kerana sedia mendengar. Stay safe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.